Mari seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan antara tumpuan ialah fasa kedua Lebuh Raya PAN Borneo Sarawak bakal direalisasikan. Perinciannya bersama Bu Mawin. Buma, silakan. Baik Alif, terima kasih. Fasa kedua Lebuh Raya PAN Borneo Sarawak bakal direalisasi dengan kerjasama erat Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng memberi jaminan bahawa usaha itu hanya dapat dicapai di bawah kepimpinan kerajaan yang stabil. Berucap pada majlis perasmian pembukaan Lebuh Raya PAN Borneo Sarawak, jajaran Seksyen Serian WPC 03 di Serian, beliau berkata kejayaan pelaksanaan tersebut menggambarkan kerjasama rapat antara kerajaan untuk membawa pulang infrastruktur untuk keselesaan rakyat di negeri ini. Katanya ini juga merupakan impian Allahyarham Pehin Sri Adnan Satim yang mahukan Sarawak mempunyai kemudahan asas jalan raya setaraf dengan Semenanjung. Mengulas lanjut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari optimis apabila jaringan jalan raya ditingkatkan, maka infrastruktur ke arah ekonomi digital juga dapat dinikmati dengan lebih baik. Terdahulu, Menteri Kanan Kejaraya Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu jajaran bagi Seksyen Serian sepanjang 33.65 km melibatkan skop kerja naik taraf jalan persekutuan sedia ada dari bulatan. Dedahnya, naik taraf itu melibatkan jalan dari 1 lorong 2 hala standard piawaian geometrik kepada 4 lorong 2 hala standard piawaian geometrik JKR R5. Ia melibatkan kos keseluruhan berjumlah RM700 juta dan siap 4 Disember lalu. Datuk Seri Fadilah menambah pembinaan jajaran ini sudah pasti akan menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang pekerjaan penduduk setempat selain menyediakan kemudahan jaringan jalan raya yang lebih baik dari Kuching ke Seri Aman. Projek Lebuh Raya PAN Borneo Pakej Kontrak Kerja 03 bagi Seksyen Serian ke Balai Ringin yang telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berupaya membawa pembangunan yang lebih menyeluruh di bahagian Serian. Projek itu merupakan jajaran kelima yang siap pembinaannya daripada keseluruhan 11 pakej Lebuh Raya PAN Borneo. Komitmen Kerajaan Persekutuan dalam meningkatkan jaringan infrastruktur jalan raya yang sistematik dan efisien di Sarawak dikongsikan wartawan Monica Gary dalam laporannya. Jika dahulu Serian menjadi pekan persinggahan untuk melepaskan kepenatan memandu jauh dari bandar-bandar lain di Sarawak ke Bandaraya Kuching atau hendak ke pasar sempadan di Tebeduk, namun ia kini menjadi sebuah bandar yang vibrant yang menawarkan pelbagai barangan dan perkhidmatan. Perjalanan ke Serian dimudahkan lagi dengan siapnya Lebuh Raya PAN Borneo bagi jajaran Serian ke Balai Ringin sekaligus membangunkan bahagian Serian yang majoritinya masyarakat Bidayuh. Jajaran Serian ke Balai Ringin ini menelan kos RM700 juta melibatkan pembinaan 4 jambatan untuk menghubungkan laluan berkenaan iaitu di Sungai Sadong, Sungai Beduk, Sungai Kerait dan Sungai Kerang. Projek PAN Borneo ni kita menaik taraf jalan sedia ada 2 lorong kepada 4 lorong dan menaik taraf standard sedia ada daripada jenis JKR R3 kepada R5. Jajaran ini melibatkan laluan sepanjang 33.65 km bermula dari Jejambat Serian ke Balai Ringin, merancakkan lagi pembangunan di bahagian Serian, merangkumi daerah Serian, daerah Tebeduk dan daerah kecil Siburan seluas 2,699 km persegi dengan memanfaatkan 189,144 penduduk. Projek Lebuh Raya yang moden merentasi bahagian itu menyelahkan lagi bahagian Serian sebagai lokasi sehenti untuk pengunjung mendapatkan produk pertanian, pelancongan serta kaya dengan tradisi dan budaya apabila 215 daripada 304 keseluruhan perkampungan di sini didiami oleh masyarakat Bidayuh. Projek ini akan memacu pembangunan di bahagian Serian dari segi terutama sekali potensi kita untuk memajukan sektor pertanian dan juga pelancongan
kerana banyak tempat menarik di bahagian Serian untuk dikunjung. Begitu juga tanah kita yang baik di Serian ini untuk bercocok tanam lah. Lebuh Raya Pen Borneo yang melintasi Serian ke Balaringin ini menjadi nadi pembangunan bahagian itu apabila pelbagai projek pembangunan sedang dilaksanakan. Antaranya pembinaan Institut Latihan Perindustrian ILP Serian, Pusat Konvensyen Serian serta perancangan untuk mewujudkan Taman Tema Sukan di Serian. Siapnya lebuh raya yang moden ini juga bukan hanya membawa ledakan kepada sektor ekonomi sedia ada, malah ia juga menjadi punca rezeki kepada penduduk tempatan dengan menghidupkan lagi aktiviti perniagaan di bahagian berkenaan. Terima kasih Kak lah sebab salah satu punca rezeki kami orang juga lah sebab jalan ni dah disiap, laluan utama. Jadi dari situ ada rezeki kami di sini. Ada. Ramai, banyak orang di Kuching, pergi ke Busak, pergi ke Miri, pergi ke Seriaman. Banyak lori-lori mesti singgah situ. Pasti singgah pun. Merasakan ayam madu 3. Memang rasa gembira lah dapat kemudian tu. Terbaik lah. Selain merancangkan pembangunan di kawasan ini, sudah tentunya siapnya pembinaan ini memendekkan tempoh perjalanan dari zon utara ke selatan Sarawak. Seperti yang anda lihat di belakang saya ini merupakan jajaran lebuh raya Pen Borneo bagi Seksyen Serian hingga ke Balaringin yang merupakan sebahagian daripada pakej kontrak kerja Serian 03 projek lebuh raya Pen Borneo di Sarawak yang telah siap sepenuhnya. Ia bukan sahaja menjadi pembangkit kepada ekonomi rakyat, malah sebagai projek berimpak tinggi yang sekaligus menjadi pencetus perubahan kepada negara dalam mengubah lanskap sosioekonomi dan juga kehidupan rakyat. Laporan Monica Gary dari Serian, Sarawak. Sungai Asap di Belaga berpotensi menjadi daerah ke-41 dalam tempoh 5 tahun akan datang. Calon gabungan Parti Sarawak bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Murum, Kennedy Cupai Ugon berkata, kedudukan Sungai Asap yang berperanan sebagai hub kepada 2 sumber tenaga hidroelektrik, iaitu Empangan Hidroelektrik Bakun dan Empangan Murum, kini tiba masanya daerah kecil itu dinaik taraf. Jelas Kennedy Cupai, dengan populasi penduduk mencecah 40,000 orang, Sungai Asap juga memiliki kemudahan prasarana yang melayakkannya dinaik taraf menjadi sebuah daerah. Saya telah memohon dan sebenarnya kita telah mengemukakan kertas cadangan dan dalam pertimbangan sekarang. Dan saya percayalah Yang Amat Berhormat Ketua Menteri akan memberi pertimbangan yang sewajarnya. Bagaimanapun, untuk merealisasikan impian itu, beliau memerlukan sokongan daripada masyarakat di kawasan Dun Murum bagi menjamin kerajaan sedia ada untuk terus mentadbir negeri. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM di Kuching. Tambahnya lagi, sepanjang 5 tahun lepas, pelbagai infrastruktur berimpak rakyat telah diwujudkan di kawasan terbabit bagi memastikan penduduknya menikmati pelbagai kemudahan asas. Justru penduduk di kawasan luar bandar itu diharap terus memilih kerajaan sedia ada bagi meneruskan kesinambungan pembangunan di dun berkenaan. 10 borang pencalonan telah dibeli bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Balingian. Pegawai Pengurus Bahagian Pilihan Raya Dun Balingian, Syafri Saili menjelaskan ia mula dijual selepas pengumuman penamatan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong pada November lepas. Kertas pencalonan yang telah kita jualkan, kita dah habis 10 set. 10 set. Yang telah kita jualkan, yang telah kita jual semenjak daripada pembubaran ataupun darurat diangkat. Bagi menghadapi pilihan raya di Dun Balingian, seramai 325 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bersedia bertugas di 25 pusat mengundi biasa. Sementara itu, bagi melancarkan perjalanan hari penamaan calon, ujar Syafri yang juga pegawai daerah Mukah, satu taklimat khas bersama bakal calon diadakan petang ini. Untuk memastikan perjalanan pilihan raya besok berjalan dengan lancar, pada petang ini bermula pukul 3 petang kita akan membuat perjumpaan awal untuk membuat semakan awal borang pilihan raya, borang penamaan calon dan borang-borang yang berkaitan dengan bakal-bakal calon.
Manakala ujian saringan COVID-19 akan dijalankan bagi memastikan calon dan pencadang bebas daripada wabak COVID-19. Sekiranya salah seorang daripada individu berkenaan didapati positif, proses pencalonan masih dapat dijalankan oleh salah seorang daripada individu tersebut. Pusat penjumlahan undi bagi Dun Balingian akan dilakukan di bilik 2 aras bawah Pusat Pentadbiran Baru bahagian muka. Setiausaha Eksekutif Persekutuan Persatuan Melanau Sarawak, Royston Valentine dinamakan sebagai calon gabungan Parti Sarawak GPS untuk kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Telian pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Unit Komunikasi Awam Sarawak, Royston 35 tahun merupakan ahli sayap pemuda Parti Pesaka Bumiputera Bersatu. Beliau merupakan antara muka baharu dan calon muda yang diketengahkan oleh GPS kali ini. Menurut kenyataan itu lagi, beliau adalah graduan dalam bidang pengurusan perniagaan dari Open University Malaysia berasal dari Kampung Petanak Muka. Royston turut aktif dalam pelbagai pertubuhan, persatuan dan kelab di Muka. Justru dengan penglibatan aktif beliau dalam pelbagai organisasi belia telah membolehkannya menerima banyak anugerah belia di peringkat negeri dan persekutuan. Seksyen Berita Ehwal Semasa Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak memperoleh 3 anugerah menerusi Anugerah Kewartawanan Kenyalang KJA 2021. Anugerah Anjuran Persekutuan Persatuan-Persatuan Wartawan Sarawak FSJA dengan kerjasama Malaysia Press Institute MPI yang berpangkalan di ibu negara itu diadakan malam tadi. Wartawan Muhammad Syadikin Bahrain memenangi tempat kedua dengan laporan khas nelayan COVID-19 yang mengisahkan kehidupan nelayan di Kampung Muara Tebas. Sementara laporan khas Raja Jambatan karya wartawan Firdaus Arasi Idris memenangi tempat kedua yang memaparkan tentang pembinaan Jabatan Batang Lupar yang juga jambatan terpanjang di Sarawak. Manakala wartawan Rosita Ampung merangkul tempat kedua dengan laporan khas SMA Visat dan Menara yang mengetengahkan tentang kemudahan teknologi maklumat di pedalaman Sarawak. Ketiga-tiga pemenang memenangi wang tunai, piala dan sijil. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Baik Bu Mawin, terima kasih.